Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera diucapkan kepada anda semua. Terima kasih kerana sudi lagi hampir ke dalam channel Radio 12 Malam bersama dengan saya, Bro Noah. So diperingatkan lagi kepada anda, seandainya terlepas episod-episod kita, boleh terus buka ke dalam playlist yang telah saya sediakan. Jangan risau kerana video-video saya tak ada jump scare. Kita layan. Baik, kita tak nak sembang panjang, kita akan teruskan dengan episod yang seterusnya, iaitu episod 23 dan episod 24. Memang usianya hampir 100 tahun ketika Aki Lagah meninggal dunia. Tetapi seisi kampung telah menganggap Aki Lagah seolah-olah telah bertukar nyawa dengan Mat Senik yang sudah pun disangkakan mati. Tetapi bingkas bangun tatkala tengah dimandikan. Dalam masa orang-orang kampung mahu mengambuskan tanah kubur yang digali dan digantikan dengan batang pisang, tiba-tiba sahaja pula mereka telah diberitahu mengenai kematian Aki Lagah. Lantas Siak Deraman telah mengingatkan mereka bahawa perkara bertukar nyawa sekadar anggapan mereka sahaja. Masakan sesiapa boleh menentukan perkara yang hanya di dalam pengetahuan Allah SWT sahaja. Tentu abangnya Mak Senik masih belum mati semasa mereka bujurkan tubuhnya semacam mayat terkejang, tetapi sekadar keadaannya seolah-olah sudah meninggal dunia. Manakala Aki Lagah pula sudah lama benar dia terlantar akibat usianya yang sudah pun terlalu tua. Tatkala usianya sudah pun menjengah 90 tahun, Aki Lagah tetap berkeras juga mahu berkahwin lain disebabkan isterinya Udas Selibah sudah pun bertahun-tahun meninggal dunia. Sepi sangat dia tinggal berseorangan setelah anak-anaknya jarang menjengahnya di rumah. Mat Seniklah satu-satunya yang mahu membantu dia apabila dia mahu berkahwin dengan Tikmah yang sudah pun lama menjanda itu. Tidak membantah pun Tikmah apabila dia dilamar oleh Aki Lagah, sekalipun dia tahu jarak umur mereka adalah terlalu jauh berbeza. Apalah sangat Tikmah pedulikan dengan umur Aki Lagah yang sudah pun menjangkau 90 tahun, kalaulah nak dibandingkan dengan tubuhnya yang masih lagi gagah mencebak tanah di kebun. Kulit lengannya juga masih belum kendur, bagaikan seorang lelaki yang perkasa. Sebab itulah Tikmah percaya Aki Lagah mampu melindungi dirinya yang baru saja berumur dalam 30-an begitu. Tak ada siapa pun nak jengah aku kalau aku sakit pening, Senik, ujar Aki Lagah yang meluahkan rasa sepi di hatinya tatkala memberitahu Mak Senik hasratnya untuk meminang Tikmah. Aki ni berkenan dengan budak Tikmah tu ke? Sengaja Mak Senik mahu menduga hati orang tua itu. Kamu nampak tak ke muda sangat ke kalau dia dibandingkan dengan aku? Tersengih-sengih Aki Lagah kerana bimbang Mak Senik akan mengejeknya. Perkara jodoh bukan boleh banding dengan umur lagi, beritahu Mak Senik seolah-olah bersetuju dengan keputusan Aki Lagah itu. Sudi ke Tikmah tu dia nak menerima kalau aku minta dia kahwin dengan aku? Bimbang juga Aki Lagah. Sekiranya janda berkenaan menolak lamarannya. Malu juga Aki Lagah sekiranya Tikmah menolak disebabkan belum pernah lagi lamaran dia ditolak oleh sesiapa pun. Setelah beberapa kali menduda, memang hampir 20 kali juga Aki Lagah berkahwin lain. Walaupun jodohnya tidaklah berpanjangan, namun anaknya tidaklah ramai setelah beberapa kali berkahwin. Tersenyum Mak Senik apabila Aki Lagah sengaja merendahkan diri tatkala berhasrat mahu meminang si Tikmah. Tahu sangatlah dia mengenai kebolehan Aki Lagah apabila hatinya mula terpikat dengan seorang perempuan di mana-mana pun. Kadang-kala diketuknya sahaja jari pada bendul, nescaya perempuan berkenaan akan mengerling ke arahnya. Asal sahaja perempuan itu melirik senyum, nescaya Aki Lagah sudah dapat membaca isi hatinya. Masakan Tikmah mahu membantah sekiranya Aki Lagah sudah pun membuka mulut mahu melamarnya. Memang Mak Senik tahu mengenai minyak senyonyong yang disimpan oleh Aki Lagah akan dia asap dengan kemenyan apabila dia terpikat dengan anak gadis sekalipun. Tatkala botol minyak diasap dengan kemenyan, dia akan membacakan sebanyak 7 kali. Hai insani wadi insan, hai wadi mani maknikam, aku tahu asal kau jadi si Anu. Rusuk kiriku asal kau jadi, masuk kau ke batang tubuh aku, kembali kepada si Anu, berkat
Sekiranya minyak di dalam botol berbuih bagaikan dipusar angin, Akilaga tahu jiwa perempuan berkenaan tengah bergelora. Ketika ini dia akan menepuk bantal 3 kali, kemudian akan disambungkan ke udara 7 kali berturut-turut. Dia akan memerhatikan bantal berkenaan jatuh, sama ada menjunam ataupun tidak berpusing langsung. Memang Akilagah dapat mengagak perempuan yang akan dipikatnya akan segera menjengah sekiranya bantal berkenaan jatuh menjunam. Apabila bantalnya ditepuk itu tidak memberikan kesan, dia akan gosokkan minyak senyonyong pada alis mata hinggalah pada atas bibir. Dia akan membayangkan perempuan berkenaan datang menjelma di hadapannya hinggalah jelas tercegat di situ. Kemudian dia akan memicit lambungan rusuk sebelah kiri lantas menyeru, "Aku tahu asal kau jadi. Wahni wahdi mani maknikam asal kau jadi. Masuk kau ke lambungan kiri aku. Di situ tempat asal kau jadi. Berkat Akilagah akan menunggu sehinggalah terasa pada rusuknya senak bagaikan tersengkang di tampan kayu yang mencodak. Setelah ditepuk sebanyak 3 kali, nescaya rasa senak itu akan hilang secara serta-merta. Ketika ini dia tahu perempuan berkenaan tidak akan mampu bertahan menunggu waktu pagi cerah. Bila-bila saja perempuan berkenaan akan terjun ke tanah menyerbu ke rumah Akilagah. Orang macam Aki takkanlah timah nak menolak, betul tak? Terkekek-kekek Mak Senit ketawa mengusir orang tua itu apabila dia bimbang risaukan si Tikmah akan menolak lamarannya. Apalagi Mak Senit sendiri yang diharapkan oleh Akilagah untuk merisik ke rumah keluarga Tikmah. Belum tahu lagi, Senit, ujar Akilagah sambil tersenyum apabila kenangkan bukan mudah untuk memujuk perempuan itu. Aki, jangan nak sembunyikan kuku pula. Sengaja Mak Senit mengejek. Udah salbiah dulu pun Aki boleh dapat, tuturnya sambil mencebikkan bibir apabila kenangkan bagaimana orang tua itu boleh memikat udah salbiah. Siapa yang berani mengusir udah salbiah kalau melintas tatkala berjalan turun ke sawah? Cubalah mengganggu udah salbiah, tentu akan diserbu oleh ayahnya, Wak Gabah. Asal saja Wak Gabah mendengar anak gadisnya telah diusik, nescaya dia akan menghunduskan parang. Lantas saja Wak Gabah akan mencekak leher dengan mata parang menghiris telinga. Memang Uda Salbiah mempunyai rupa paras yang memikat hati ramai orang lelaki yang menyebabkan dialah yang satu-satunya menjadi tumpuan di dalam kampung. Bukan sahaja rupa paras yang cantik, Uda Salbiah juga ramah asal saja bersua muka. Tetapi tidak ada sesiapa pun yang berani mengusiknya apabila kenangkan Wak Gabah dengan misalnya yang melentik itu. Tidak ada sesiapa pun yang berani menentang muka Wak Gabah apabila dia sudah membentakkan marah. Seisi kampung telah sendiri melihat bagaimana kejadian Usop Tibai cuba menunjukkan keras kepala dengan menjerkah isteri Wak Gabah disebabkan permatang sawahnya telah terpokah. Tatkala Syah Uban telah memasukkan air ke dalam lopak, memang dia telah memokah permatang di sepadan sawahnya. Syah Uban mengaku dia bersalah kerana tidak meminta kebenaran Usop Tibai terlebih dahulu sebelum memokah permatang tersebut yang menyebabkan sawah Usop Tibai telah pun berkurangan air. Tetapi Usop Tibai tidak peduli lagi sama ada Syah Uban ada meminta maaf ataupun tidak. Lantas saja dia telah mencekak rambut Syah Uban sekalipun perempuan itu berkali-kali meminta maaf. Memang dia tidak menyangka Usop Tibai akan marah menyengat hingga sebegitu sekali walaupun sekadar permatang sawahnya dipokah lantas menyebabkan anak padi tidak cukup air. Lagipun bersempadan sawah apalah sangat mahu berkira hingga tidak boleh terlebih kurang langsung. Tersinggung sangat Usop Tibai apabila permatang sawahnya dipokah oleh Syah Uban seolah-olah mahu mencabar dirinya. Mentah-mentahlah seisi kampung tidak berani mengangkat muka di hadapan Wak Gabah. Sengaja pula Syah Uban mahu memperolok-olokkan dirinya. Kita ni bersempadan sawah, eloklah bertolak ansur sikit sob, pujuk Mak Tera apabila melihat sepupunya berkeras sangat mahu menunjukkan keras kepala sampai mencekak rambut Syah Uban. Tolak unsur apa kalau nak pijak kepala aku? Sahut Usop Tibai yang tidak dapat menahan sabarnya lagi. Siapa yang pijak kepala kau? Tiba-tiba sahaja Usop Tibai merasakan pipinya telah ditampar keras. Dia tercampak ke tepi permatang lantas kepalanya pun dipijak. Dia pun menyedari bahawa kepalanya telah dipijak oleh Wak Gabah hingga mukanya tertumbus ke dalam lumpur. Hairan juga Mak Tera bagaimana tiba-tiba sahaja Wak Gabah terjongok di situ.
Siapa pun tidak dapat menyedari bagaimana kelibat Wak Gabah terpacul sekalipun sekaligus pada masa isterinya dicekak rambut oleh Usop Tibai. Apalagi, sebaik saja Usop Tibai bangun, segera saja dia mengunduskan parang di pinggang. Dia pun menetak Wak Gabah hingga mata parang pun singgah pada lengan. Tetapi mata parang Usop Tibai menggelebek sampai sumbing, laksana ditetapkan pada besi yang melintang. Kalau tidak disebabkan Aki Lagah yang memujuk, belum tentu lagi Wak Gabah akan mahu mengalah. Mahu saja dia mencekak leher Usop Tibai setelah lelaki itu berkeras sangat mahu mencederakan dirinya. Masakan pula Usop Tibai tidak tahu bahawa buaya yang berada di tengah arus pun boleh lari berdecau-decau asal sahaja mendengar nama Wak Gabah. Asal sahaja dapat dicekak ekor buaya itu, nescaya akan diheretnya naik ke tebing macam menarik aur songsang di tengah belukar. Buaya yang diheret naik itu sekadar menempuk-nempuk air dengan tidak melawan apa-apa. Kalau buaya di tengah arus pun tidak berani menunjukkan bisa taring, kenapa pula Usop Tibai sengaja mahu berkeras melawan? Dia seolah-olah sengaja mahu mencari gaduh apabila berani mencekak rambut Siah Uban disebabkan semata-mata permatang sawah di sepadan terpokah. Lagipun Siah Uban itu adalah sepupunya yang tidak sepatutnya dilawan berkasar. Tetapi tiba-tiba sahaja hati Usop Tibai memberang tidak menentu tatkala melihat anak padinya di tengah lopak tidak mempunyai air yang cukup. Sebab itulah dia menyerbu Siah Uban semasa perempuan itu sedang terbongkok-bongkok mencebak rumput di tepi permatang. Sabar, Wak, sabar. Buat apa yang pergi berlawan dengan Usop Tibai? Satu-satunya yang berani memujuk Wak Gabah yang tengah memberang itu memang Aki Lagah sahaja. Dia nak tunjuk keras kepala dengan aku, bentak Wak Gabah yang masih tidak puas hati dengan sikap sepupu isterinya itu. Usop Tibai ni, Wak terikat dengan tangan pun dia tak boleh nak lawan lah. Sengaja Aki Lagah mengusik biar lelaki itu mengendur. Tersenyum Wak Gabah apabila Aki Lagah membandingkan dirinya tidak setanding dengan Usop Tibai. Kalau Aki Lagah tidak ungkit pun, seisi kampung sudah tahu masakan Usop Tibai boleh mengalahkan Wak Gabah. Bukan takat boleh cekak buaya yang di tengah arus sahaja, malah ditimpakan pokok 5-6 pemulut pun Wak Gabah tidak akan mengalami kecederaan apa-apa. Sebab itulah seisi kampung tidak berani mengangkatkan muka sekiranya Wak Gabah sudah membentak marah. Tetapi dia tidak akan berkeras apabila Aki Lagah yang memujuknya. Mudah sahaja dia akan mengalah asal sahaja sudah bertentang mata dengan Aki Lagah. Dalam masa mereka di kampung tidak berani mengusik Uda Salbiah, dialah satu-satunya yang memberanikan diri untuk datang melamar. Wak Gabah sendiri tidak membantah apa-apa, sebaik saja Aki Lagah sudah pun masuk Minang. Memang Mak Senik tahu sangat rahsia di sebalik keberanian Aki Lagah. Asal sahaja dia sudah menyapukan minyak senyonyong pada alis matanya, nescaya harimau yang garang di tengah hutan juga akan menjadi lemah tidak bertenaga. Tentulah harimau berkenaan tidak akan dapat melompat menerkam ke arahnya sampai mengerkah tengkuk. Apa sangatlah dengan Wak Gabah dengan memberang jikalau dibandingkan dengan harimau mengaum yang mahu menerkam mangsa. Mak Senik sendiri melihat Aki Lagah tidak berundur tatkala terserempak dengan harimau di tengah hutan. Semasa mereka berjalan masuk hutan mencari rotan, sengaja Aki Lagah yang berjalan di hadapan. Memang mereka berdua bersama-sama ke hutan sekiranya mencari rotan. Tambahan pula Aki Lagah akan mencari akar kayu untuk dibuat ramuan ubat. Kadang-kala orang-orang kampung akan meminta Aki Lagah mencarikan ubat akar kayu disebabkan mujarab sangat diminum perempuan yang baru lepas bersalin. Sewaktu melalui lorong yang dikelilingi pohon renek, tiba-tiba saja harimau belang muncul menjonggolkan kepalanya. Cepat-cepat pula Mak Senik berundur mahu mencari pokok untuk berlindung. Tetapi dia terpegun apabila Aki Lagah terus tercegat tidak bergerak sebaik saja berhadapan dengan harimau berkenaan. Orang tua, kau pergilah cari di tempat makan yang lain, ujar Aki Lagah yang masih tidak berganjak sambil merenung harimau tersebut yang mara ke arahnya. Lama juga harimau tersebut mencakar-cakar tanah, kemudian terus menghambur ke tengah belukar. Memang Mak Senik nampak harimau berkenaan seolah-olah tidak mampu mahu menerkam Aki Lagah. Sebab itulah Mak Senik tahu Aki Lagah tidak akan diterkam oleh harimau, asal saja minyak senyonyong sudah pun disapu ke mukanya. Bila-bila saja harimau garang akan tunduk, tidak membuka taring jikalau sudah berdepan dengan Aki Lagah.
Perkara minyak senyonyong itu tidak sama dengan minyak dagu kerana akil agah akan tampung di dalam tempurung setelah masak santan nyiora hijau. Dia sanggup memanjat pokok kelapa hijau pada tengah malam, lalu memetik buah dan digantungkan pada lehernya supaya tidak jatuh terhempas ke tanah. Setelah diparut, dia akan perah santan itu lalu dibuat minyak. 7 jenis bunga berbau harum akan dijadikan ramuan dengan 7 helai akar serai bunga. Dia akan tapakkan ramuan itu 7 malam di atas bumbung rumah biar dihurung oleh serangga ataupun burung. Akil agah akan hanyutkan limau pada asap kemenyan dengan dibungkus kain putih yang diikat pada benang 7 warna semasa minyak berkenaan ditapakan sampai 7 malam. Dia tahu minyak berkenaan akan dijengah oleh 7 puteri yang turun dari udara. Tatkala 7 puteri ini melayang turun, lembaga besar belakang berbonggol yang akan datang mengganggu. Apabila dia hentakkan kakinya ke tanah, sekaligus kawasan berkenaan akan menjadi gelap seperti diserkup dengan hutan buluh yang luas. Tetapi 7 puteri ini tidak akan mengalah sebaik sahaja mereka sudah tercium bau 7 jenis bunga yang ditapa oleh akil agah pada bumbung rumah itu. Lantas puteri 7 akan kibaskan kain layang yang dipakainya lalu menyebabkan hutan buluh itu musnah terbakar di jilat api. Marah benar lembaga bertubuh besar itu apabila api telah mengancamnya dari segenap penjuru. Lembaga bertubuh besar itu pun tertunduk malu sebaik saja puteri 7 akan ungkitkan pasal dirinya yang disumpah hingga menjelma dengan belakangnya berbonggol. Kalau tidak disebabkan dia gunakan minyak dagu untuk memikat perempuan, memang puteri 7 tidak akan menyumpah demikian. Tahu sangatlah puteri 7 bagaimana lelaki berkenaan sengaja menunggu berita kematian gadis sunti. Kemudian beliau akan menggali kuburnya pada waktu tengah malam. Sanggup sahaja dia melangkah ke kawasan tanah perkuburan dengan membuang semua pakaiannya. Biarlah angin kencang bersama petir berdentam, lelaki itu tetap berkeras meranduk kegelapan malam. Terus sahaja dia menggali kubur gadis sunti itu yang baru sahaja dikebumikan pada siang harinya. Sebaik sahaja mayat gadis sunti itu di dalam lialan itu ditarik keluar, dia akan membakar dagu mayat itu dengan api lilin sehinggalah minyak mula menitik. Segeralah ditadah dengan tempurung minyak yang mengalir pada dagu mayat itu. Ketika ini lelaki berkenaan akan mendengar jeritan kesakitan sayup-sayup di udara. Tetapi dia tetap berdegil. Dia tetap bertahan sekalipun lembaga besar muncul menjelma di hadapannya. Tersengih-sengih lembaga besar itu tatkala melihat lelaki berkenaan melayur dagu mayat tersebut semata-mata mahu mendapatkan minyaknya. Setelah siap dilayur, dia akan memasukkan kembali mayat berkenaan ke dalam liang lahat. Memang lembaga bertubuh besar itu akan menjilat minyak dagu yang ditadah di dalam tempurung itu. Tetapi minyak senyonyong akil agah tidak sama dengan minyak dagu berkenaan. Apabila lelaki itu disumpah menjadi lembaga besar dengan belakang berbonggol, ia sentiasa memusuhi puteri 7. Kamu nak berdaya orang dengan minyak dagu. Puteri 7 mengejek lembaga bertubuh besar yang bersatu dengan lelaki berkenaan. Apa kurangnya kamu nak berdaya orang dengan minyak senyonyong? Lembaga bertubuh besar itu pula berkata sambil mencemikkan buka. Tapi kami tidak menyuruh orang menggali mayat, sahut puteri 7 mempertahankan amalan minyak senyonyong berkenaan. Minyak kamu ditapa dulu kan dekat atas bumbung rumah. Terus sahaja lembaga bertubuh besar itu mengejek puteri 7. Kami tak menyusahkan orang kalau mereka tak salah gunakan, beritahu puteri 7 mengenai amalan minyak senyonyong yang ditapakan di atas bumbung rumah itu. Tetapi akil agah tidak akan membiarkan lembaga bertubuh besar itu mendekati dirinya disebabkan mahu mencuri botol minyak senyonyong berkenaan. Sebab itulah dia menyuruh puteri 7 supaya sentiasa mengawasi minyak senyonyong yang disimpannya itu. Bau harum minyak senyonyong yang akan menjadi lebih semerbak setiap kali puteri 7 menjelma sambil membawakan 7 jenis bunga yang berbau wangi. Setiap kali turun dari rumah, akil agah akan tuangkan minyak berkenaan pada jari manis, kemudian akan disapukan pada alis mata. Jikalau beliau bercakap dengan sesiapa pun, lantas minyak itu akan disapukan pada bibirnya. Bila-bila sahaja tutur katanya akan sentiasa dituruti orang selepas menggunakannya. Sebab itulah puteri 7 telah mengingatkan supaya tidak menyalahgunakan minyak berkenaan hingga boleh memudaratkan orang lain. Memang akil agah patuhi mengenai amalan berkenaan tatkala puteri 7 menjelma di sisinya. Jikalau harimau garang mahu menerkam, cukuplah sahaja dia mengisarkan tumit ke tanah, nescaya harimau besar dan gagah itu akan menjadi lemah tidak bertenaga.
Sekiranya tidak dipulihkan, nescaya berbulan-bulan harimau tersebut tidak akan mampu mengerkah mangsa hinggalah kebuleran tidak boleh menjamah makanan. Lama-kelamaan harimau tersebut akan terkejam mati akibat tidak dapat menjamah makanan. Sebab itulah akil agah mesti pulihkan semula bisa taring harimau tersebut setelah binatang itu melompat lari meninggalkan dirinya. Dia mesti kuis tanah di kaki dengan ibu jari biar bisa taring harimau tersebut pulih semula. Apalagi dengan Wak Gabah yang tengah membentak marah. Setelah dipujuk, memang akil agah akan pulihkan semula tenaganya. Kalau Wak Gabah menjadi lemah, lambat laun dia akan melihat akil agah sama macam Puteri Tujuh juga. Nescaya dia akan memburu akil agah macam merayu-rayu di depan Puteri Tujuh. Tentu seisi kampung menjadi gempar sekiranya Wak Gabah sudah berubah hati hingga tidak senang duduk akibat kenangkan akil agah. Tahu sangatlah akil agah mengenai mujarab minyak senyonyom jikalau disalahgunakan. Lainlah kalau berdepan dengan binatang liar di hutan. Binatang berkenaan akan menjadi bingung hingga tidak dapat mencari makanan. Tetapi manusia apabila bingung tidak menentu akan pergi menyerbu ke rumah akil agah. Semasa akil agah mengusik-usik Uda Salbiah, memang mudah sangat gadis itu terpikat apabila bertentang mata. Sebaik saja Wak Gabah mendapat tahu akil agah memikat anak gadisnya, lantas saja hatinya menjadi berang. Apalagi tatkala beliau kenangkan akil agah sudah pun beristeri dengan anak-anak yang sudah pun hampir sebaya dengan Uda Salbiah. Lantas saja Wak Gabah pun pergi menyerbu ke rumah akil agah dengan mengunduskan parang. Dia akan kelar telinga akil agah kerana berani memikat anak gadisnya. Tetapi akil agah tidak ada di rumah sewaktu Wak Gabah datang menyerbu. Hanya isteri akil agah yang terkebil-kebil mata di kepala tangga apabila melihat Wak Gabah tercegat di tengah halaman dengan menghunuskan parang di tangan. Kau jaga suami kau tu, Mesa. Baik kau jaga laki kau. Jerkah Wak Gabah membentak marah kerana tidak mahu anak gadisnya dimadukan. Nak jaga macam mana lagi, Wak? Ujar Misah yang serba salah apabila beliau dipersalahkan akibat perbuatan suaminya yang mahu memikat Uda Salbiah. Kalau mahu dikira terluka, memang hatinya sendiri yang menderita dengan perbuatan akil agah itu. Ketika inilah dia terdengar serunai batang padi ditiup mendayu-dayu di tengah sawah. Lantas saja Wak Gabah dapat mengagak, tentulah akil agah yang meniup serunai batang padi tersebut. Seisi kampung memang tahu sangat mengenai kemahiran akil agah yang meniup serunai batang padi asal saja habis musim menuai. Misah yang sudah bertunang pun sanggup menjadi isteri akil agah sebaik saja mendengar bunyi serunai batang padi yang ditiupkan mendayu-dayu. Terpaksa pula dia minta putuskan tunang semata-mata terpikat dengan tiupan serunai batang padi akil agah. Sebab itu Wak Gabah dapat mengagak tentu akil agah lah yang mahu memikat anak gadisnya Uda Salbiah dengan meniup serunai batang padi juga. Dia tidak akan melepaskan akil agah asal sahaja dapat dicekak lehernya. Telinga lelaki itu akan dikelarnya dengan mata parang supaya sedar mengenai kesilapan sendiri. Kalau sudah beristeri, kenapa mahu memikat anak gadisnya dengan menggunakan serunai batang padi? Sia-sia sahajalah dia digeruni seisi kampung jikalau beliau tidak dapat menundukkan akil agah. Ni Lagah, kamu jangan nak tunjuk biadab dengan aku. Bentak Wak Gabah sebaik saja beliau menjenjakkan kaki ke tengah sawah. Dia nampak akil agah sedang tersandar pada perdu pokok dedali sedang meniup serunai batang padi. Beberapa orang yang sedang tercekat di tengah sawah merasa berdebar hati juga tatkala melihat Wak Gabah sedang marah menghampiri akil agah. Tetapi akil agah tetap tidak mempedulikan apa-apa sambil terus saja dia meniup serunai batang padi itu. Tatkala Wak Gabah mengayunkan mata parang ke sisinya, beliau tetap tidak berganjak. Tiba-tiba sahaja Wak Gabah menjadi terpegun apabila beliau melihat Puteri Tujuh yang sedang meniup serunai batang padi tadi di perdu pokok delali itu. Ketika ini, akil agah sekadar terbaring bagaikan tengah tidur nyenyak. Sebab itulah mata parang yang dipangkas tidak menyinggahi dada akil agah. Seolah-olah Wak Gabah menatap angin sahaja. Lantas Puteri Tujuh memberi isyarat kepada Wak Gabah supaya tidak mengganggu akil agah yang tengah nyenyak tidur itu. Apabila Wak Gabah mahu berundur, dia merasakan bahawa tanah yang dipijaknya menjadi lumpur selut. Kakinya telah terlekat, tidak boleh diangkat dari lumpur selut yang mencengkam kuat itu. Saat ini Wak Gabah dapat merasakan bahawa kegagahannya seolah-olah tidak berguna apa-apa tatkala berhadapan dengan Puteri Tujuh yang lemah lembut itu.
Hatinya menjadi terharu apabila mendengar bunyi tiupan serunai batang padi yang mendayu-dayu menusuk telinga itu. Cepat-cepat pula Wak Gabah meminta Puteri Tujuh supaya berhenti meniup seruni batang padi berkenaan akibat perasaannya menjadi terharu sangat asal sahaja bunyi tiupan serunai itu terus mendayu-dayu. Segeralah Puteri Tujuh memberi isyarat supaya beliau membangunkan Aki Lagah yang tengah nyenyak tidur itu. Sewaktu Wak Gabah mengejutkan Aki Lagah, mereka yang terjegat di tengah sawah hanya nampak Wak Gabah menepuk-nepuk bahu Aki Lagah apabila dia sisipkan semula parahnya ke dalam sarung di dalam pinggang. Lantas saja Aki Lagah pun berhenti meniup serunai batang padi. Tidak lama selepas kejadian itulah, Aki Lagah pun berkahwin dengan Uda Salbiah. Hairan juga orang kampung disebabkan Wak Gabah tidak membantah apa-apa apabila anak gadisnya berkahwin dengan lelaki yang sudah berumur lebih 40 tahun dalam masa Uda Salbiah pula baru saja berumur 18 tahun. Memang Misah juga tidak melarang suaminya berkahwin lain setelah Wak Gabah juga tidak membantah perkahwinan tersebut. Tetapi Mak Senik tahu Aki Lagah memang amalkan amalan minyak senyonyong. Sudah beberapa kali Aki Lagah memberitahunya jika inginkan minyak senyonyong tersebut. Tetapi Mak Senik tidak pernah terpengaruh. Perkara minyak senyonyong itu tidak sama dengan impian ayahnya yang menghantar dia belajar pondok sehinggalah sampai ke Patani. Sia-sia saja usaha ayahnya yang mengharapkan dia belajar di pondok kalau beliau terpengaruh dengan minyak senyonyong. Apa sangatlah dengan minyak senyonyong itu kalau segalanya tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Aki Lagah mendesaknya mahu meminang tikmah, memang Mak Senik bersetuju mahu menjadi orang tengah. Sudah lama dia berkawan dengan Aki Lagah disebabkan sama-sama ke hutan mencari rotan. Apalah salahnya dia membantu orang tua itu. Lagipun dia tahu Aki Lagah mampu melindungi tikmah, iaitu janda muda berkenaan. Kalau Aki nak meminang tikmah, cuba jangan gunakan minyak senyonyong. Sengaja Mak Senik mengusir Aki Lagah, tetapi jauh di dalam lubuk hatinya, memang dia tidak akan membenarkan orang tua itu melakukan sedemikian. Dah lama dah aku buang amalan tu, beritahu Aki Lagah yang mengakui bahawa dia sudah pun menyeru Puteri Tujuh lantas menyerahkan semula minyak berkenaan. Sebab tu yang Aki bimbang tikmah akan tolak pinangan, tanya Mak Senik sambil mencebikkan bibir. Dia mengangguk perlahan, tetapi beliau mengesatkan pelupuk matanya apabila Mak Senik memberitahu bahawa jodoh pertemuan dan ajal maut adalah ditentukan oleh Allah. Terasa juga malu Aki Lagah apabila beliau terpikat kepada perempuan muda seperti Tikmah dalam masa usianya sudah pun mencecah 90 tahun. Kalau dia tidak amalkan minyak senyonyong pun, tentu seisi kampung tetap akan menuduh dia menggunakan minyak berkenaan untuk memikat Tikmah. Masakan orang boleh percaya bahawa Tikmah menerima lamarannya jikalau tidak dikenakan dengan minyak senyonyong. Sewaktu Mak Senik merisik Tikmah, dia sentiasa berdoa agar lamarannya tidak ditolak. Bimbang juga dia sekiranya Tikmah akan menyindirnya disebabkan mahu menjodohkannya dengan lelaki tua seperti Aki Lagah. Disebabkan itulah juga Mak Senik membacakan sepotong ayat. Memang serba salah juga Mak Senik mahu uruskan lamaran Aki Lagah kerana bimbang dia akan dituduh sebagai bersubahat dengan lelaki tua yang dianggap miang itu. Tetapi dia tahu niat Aki Lagah memang baik. Kalau Aki Lagah memilih perempuan yang sudah berumur sebagai isteri, tentulah mereka akan sama-sama uzur. Jadi sia-sia sahajalah Aki Lagah berkahwin apabila isterinya juga terlalu uzur untuk menjaga dirinya. Tentu Aki Lagah amat mengharapkan Tikmah agar dapat menjaganya apabila dalam keadaan uzur nanti. Setidak-tidaknya dia mempunyai tanah kebun yang cukup setakat untuk menyara Tikmah seorang. Kalaupun dia menutup mata, Aki Lagah sudah bersedia untuk menyerahkan tanah kebun dan sawah kepada Tikmah yang bersusah payah menjaganya. Sebab itulah Mak Senik sanggup membantu agar Aki Lagah dapat berkahwin dengan Tikmah. Semasa seisi kampung gempar akan hal Mak Senik ditimpa dengan runtuhan kayu, memang Tikmah melihat Aki Lagah sentiasa dalam keadaan yang resah. Berkali-kali Aki Lagah menggertakkan bibir seakan-akan mahu melepaskan Mak Senik yang sedang terhimpit itu. Tetapi suara Aki Lagah hanya tenggelam jauh di kerengkungnya. Sekali-sekala Tikmah mendengar suaminya semacam mencabar lembaga yang bertubuh besar itu berdepan dengannya sambil melepaskan semula Mak Senik.
Aki dia semacam meracau-racau. Dimarahkan lembaga yang bertubuh besar tu, Ustaz. Ujar Tikmah menjelaskan tatkala saya bersama-sama mengunjungi Mak Senik. Masa itulah Aki suruh lembaga besar tu supaya melepaskan Abang Senik. Tutur Tikmah yang tetap kenangkan kejadian semasa Mak Senik sudah dikatakan meninggal dunia itu. Dalam masa Aki laga merungut-rungut itulah, Tikmah telah pergi memberitahu kepada jiran-jiran. Ketika itu kebanyakan jiran-jiran sedang berkumpul di rumah Mak Senik mahu menguruskan pengebumiannya. Sebaik saja seisi kampung sudah diberitahu mengenai Mak Senik sudah pun terbujur mati. Tiba-tiba dia bingkas bangun. Mereka yang sedang membacakan surah Yasin menghadap Aki Lagah mendapati orang tua itu pula sudah menutupkan matanya serapat-rapat. 你弄谁办？你弄办？ Seban! Tangon saya, kuat saya palong pak. Semasa nahas berlaku apabila dilanggar sebuah motosikal tatkala mahu melintas jalan mahu ke masjid untuk solat maghrib. Memang tidak ada sesiapa pun yang nampak andak buncin dirempuh. Lama diterbaring di tepi jalan. Barulah Lebay Minin terserempak dengan kawannya itu yang berlumuran darah dalam keadaan tidak sedarkan apa-apa. Tidak sempat hendak dibawa ke hospital, andak bucin sudah pun meninggal dunia di atas ribaan Lebay Minin. Memang tidak ada sesiapa pun yang nampak motosikal merempuk andak bucin. Tetapi masakan penunggang motosikal berkenaan tidak jatuh tersungkur. Kenapa? Kalau mahu dituduh dirempuh dengan kereta, Jeman tengkak. Tidak dengar pun bunyi kereta melintas di hadapan masjid. Jeman tengkak yang sampai lebih awal di masjid sebelum masuk waktu maghrib tahu memang terdengar bunyi motosikal yang melintas. Dia tidak peduli sangat dengan bunyi motosikal memecut laju di jalan kecil tengah kampung kerana sudah pun menjadi kebiasaan anak-anak muda untuk tidak menghiraukan keselamatan masing-masing. Kalau mahu dikira anak-anak muda yang menunggang motosikal di dalam kampung, hanya beberapa orang sahaja yang memilikinya. Leman sogok yang gila. Dia memang gila-gila memecut motosikal tidak cedera apa-apa sewaktu jejakkan kakinya ke masjid. Masakan pula dia yang merempuh andak bucin. Mereka yang mempunyai motosikal di kampung berkenaan memang tidak terbabit dalam nahas yang menyebabkan andak bucin meninggal dunia. Bukan mudah mahu mencari di seluruh ceruk di Hulu Perak sesiapa yang jatuh tersungkung menunggang motosikal hingga merempuh andak bucin. Sebab itulah mereka tidak peduli sangat siapa yang bertanggungjawab menyebabkan andak bucin meninggal dunia. Sebaik sahaja keluarga andak bucin menelefon ke rumah Haji Basar memberitahu mengenai nahas yang menimpa, Haji Basar sudah pun keluar negara bersama dengan Hajah Rusijah. Lantas, Lebay Minin mengingatkan supaya dikebumikan sahaja andak bucin dengan tidak perlu menunggu anaknya, Hajah Rusijah. Setelah 2 minggu andak bucin dikebumikan, barulah Haji Basar bersama dengan Hajah Rusijah diberitahu mengenai nahas yang menimpa andak bucin. Kesal juga Haji Basar apabila kenangkan sukar sangat orang-orang kampung mahu mendapatkan kereta jenazah untuk membawa jenazah andak bucin balik dari hospital. Terpaksalah Lebay Minin menyewa kereta bersama dengan orang-orang kampung untuk membawa balik jenazah. Tetapi Haji Basar pendamkan rasa kesal itu jauh di lubuk hatinya. Sampai bila pun dia tidak akan lupakan tentang bapa mertuanya yang sanggup bercekam mata bangun di tengah malam setelah diberitahu perniagaannya tidak mencapai apa-apa kejayaan. Setelah andak bucin berturut-turut bangun di tengah malam bersolat tahajud, lantas dia memberikan sebuah botol minyak sebesar ibu jari. Minyak ini tak ada kuasa apa-apa ya. Jelas andak bucin tatkala dia menyerahkan minyak berkenaan kepada menantunya. Tapi eloklah disapukan pada alis mata apabila nak ke mana-mana masa uruskan perniagaan tu nanti. Dia mengingatkan Haji Basar supaya rahsiakan pada sesiapa pun mengenai minyak berkenaan. Memang andak bucin akan titikkan minyak berkenaan ke dalam air apabila sesiapa pun mintakan mandi bunga. Siapa lagi mereka nak harapkan di kampung berkenaan tatkala anak gadis mereka lambat berkahwin kalau bukannya andak bucin. Asal sahaja andak bucin mandikan bunga di tengah malam, nescaya tidak sampai sebulan, gadis berkenaan akan dipinang orang. Sebab itulah Hajah Rusijah tahu sangat jenis minyak wangi ayahnya. Gunakan semasa mandi bunga di tengah malam.
Setelah dikumpulkan 7 jenis bunga berbau harum, anak bucin akan campakkan bunga itu pada air di dalam timba. Ketika itu dia akan curahkan minyak wangi yang sudah dipesankan beli sahaja di mana-mana. Tentu Hajar Rusijah tidak tahu apabila arwah ayahnya titikkan minyak senyonyong berkenaan di dalam timba tersebut. Sesiapa sahaja yang mintakan dia untuk mandi bunga hanya sekadar menyangka bau harum tersebut disebabkan oleh minyak wangi yang mereka bawa bersama. Sebaik sahaja dijirus air bunga tersebut ke atas badan, sekaligus terasa sejuk laksana air jeram yang memercik ke batu. Mereka tahu air yang di dalam timba itu memang ditadah dari bilik sahaja. Bagaimana pula tiba-tiba sahaja berubah kepada sejuk hingga menusuk ke dalam tulang hitam tatkala dijirus oleh anak bucin ke tubuh. Sesiapa pun tidak akan bertanya apa-apa kepada anak bucin disebabkan mereka bimbang akan melanggar pantang larang tatkala melakukan upacara mandi bunga itu. Memang anak bucin sudah ingatkan supaya bertahan jikalau terasa sebarang perubahan pada diri semasa dimandikan oleh air bunga tersebut. Kadang-kadang terasa badan sakit-sakit hingga sengal sendi sebaik sahaja dijiruskan air berkenaan. Manalah tahu seluruh badan akan menjadi gatal, tergaru-garu, tidak menentu. Malah masing-masing akan mengalami sendiri perubahan sedemikian yang tidak diketahui oleh sesiapa pun. Jangan kamu ingat minyak ini berkuasa sangat. Anak bucin tidak mahu Haji Basar harapkan sangat kepada minyak yang dibekalkan kepadanya setelah menantunya itu merungut perniagaan yang menjadi tidak menentu. Tidak sampai setahun Haji Basar diberikan botol minyak sebesar ibu jari itu, dia merasa mudah sangat uruskan perniagaannya. Apa sahaja yang diharapkan, semuanya akan mengikut jadual sehingga jika Haji Basar tidak berbuat apa-apa pun, sentiasa adalah juga sumber perniagaannya. Sebab itulah dia tetap kenang usaha bapa mertuanya hingga mencapai kejayaan besar di dalam perniagaan. Anak bucin memang tidak pernah memberitahu Haji Basar dan keluarganya mengenai dia ke hutan bersama Lemai Minin, lalu terserempak dengan rumpun serai bunga yang tumbuh di kawasan Padang Lalang. Segera dibongkarnya akar lalu dibawa balik ke rumah. Dia pun tanamkan rumpun serai bunga itu di hujung halaman. Biarlah ia tumbuh merimbun di situ. Tetapi Lebah Minin tidak pedulikan apa-apa tatkala anak bucin membongkarkan akar rumpun serai itu. Biarlah anak bucin bawa balik rumpun serai bunga itu lalu ditanam di hujung halaman. Asalkan saja dia tidak menyimpan harapan tinggi di dalam jiwanya, mahukan hikmat dan kesaktian. Serai bunga berkenaan sama jugalah dengan tumbuh-tumbuhan yang lain yang tumbuh dengan izin Allah. Apa sangatlah diharapkan dengan serai bunga yang boleh memberikan kesaktian. Lebah Minin tahu mengenai anak bucin hanya sekadar gemarkan mengumpul barang-barang ganjil jika ditemui di tengah hutan belantara. Pokok senduduk berbunga putih pun anak bucin cabutkan perlunya lalu ditanam di dalam pasu di belakang rumahnya. Apalagi jika dia menemui bulu tumpat atau rotan songsar ruas, memang dibawanya balik ke rumah. Sebab itulah Lebah Minin mengingatkan dia yang tumbuh-tumbuhan demikian tidak mempunyai apa-apa kesaktian luar biasa pun. Sekadar untuk disimpan sebagai kegemaran sahaja, memang Lebah Minin tidak akan melarang kawannya itu. Biarlah anak bucin mahu mengutip apapun yang ditemui di hutan kalau setakat menjadi kegemaran semata-mata. Lama serai bunga itu tumbuh merimbun di hujung halaman. Tiba-tiba saja anak bucin tercium bau harum bagaikan bunga rampai diletakkan di sanggul. Memang dia menyangka tentulah istrinya Udah Setia selitkan daun pandan di celah sanggul biar berbau harum. Tetapi bau harum itu semakin semerbak tatkala tengah malam hinggalah santak ke subuh. Setakat daun pandan diselitkan oleh Udah Setia di celah sanggul, bau wanginya tidaklah semerbak macam ambar kasturi. Lagipun, anak bucin tahu perbezaan bau daun pandan kering dengan harum bunga-bunga kembang malam. Lantas dia mengagak, tentulah bunga serainya yang berbau harum demikian. Keresahan anak bucin bukan disebabkan oleh bau harum yang semerbak setiap malam, tetapi masalah rezekinya yang bagaikan tersekat, tidak mencurah datang. Mahu bertukar rumah pun tidak ada siapa pun yang harapkannya. Kalau merebang tebas belukar, ramai lagi anak-anak muda yang sanggup mengambil upah pada mereka yang mempunyai kebun itu. Memang anak bucin merasakan kesempitan wang, hingga kan beliau hanya harapkan Udah Setia menganyamkan tikar lalu dijualkan di mana-mana. Sebab itulah pada setiap malam anak bucin memang sukar sangat untuk melelapkan mata bila mengenangkan kesempitan kewangan yang menghimpitnya. Tatkala terkebil-kebil mata tengah malam itulah dia diganggu bau harum berwar-war asal sahaja angin memuput perlahan. Disebabkan tidak mahu terus melelapkan mata, lantas sahaja anak bucin turun ke tengah halaman. Setidak-tidaknya boleh juga beliau menyedut angin segar tengah malam yang mengelus perlahan itu.
Ketika anak bucin tercegat di tengah halaman itulah, dia melihat rumpun serai bunga berombak-ombak dirempuh angin malam. Bau harum semakin semerbak apabila beliau melihat kain kuning bagaikan tersangkut pada rumpun serai berkenaan. Tatkala beliau mendekati rumpun serai berkenaan, berdebar hati anak bucin apabila beliau melihat ternampak lelaki tua berjanggut putih sampai ke dada tercegat di situ dengan memakai jubah berwarna kuning. Lantas saja lelaki berkenaan memberikan salam. Serba salah hendak bucin mahu menjawab, tetapi beliau sekadar menyahut di dalam hati saja. Memang bau harum yang tercium itu berpunca dari jubah kuning orang tua itu apabila dipuput angin. Segeralah hendak bucin membacakan surah Al-Fatihah 3 kali, diikuti dengan ayatul kursi. Tetapi lelaki itu hanya tersenyum lantas mengangkat tangan mengaminkan anak bucin supaya mendekatinya. Memang anak buncin melihat kaki lelaki berkenaan bagaikan bersatu dengan rumpun serai bunga berkenaan, seolah-olah dia tidak dapat bergerak ke mana-mana. Sebab itulah anak buncin gagahi juga mendekati rumpun serai bunga berkenaan. Dia tidak bimbang apa-apa selain mengingatkan pesan lebay minin bahawa tidak ada makhluk yang berkuasa selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaik sahaja beliau mendekati lembaga berjubah kuning itu, segeralah anak buncin membacakan. Beliau membacakan sepotong ayat. Tersenyum lembaga berjubah kuning itu tetapi tetap tidak berganjak dari rumpun serai tersebut. Apabila anak bucin menghantarkan tumitnya 3 kali ke tanah, dia sekadar memberikan isyarat supaya anak bucin tidak memusuhi dirinya. Kemudian dia kibaskan jubahnya hingga terpelanting beberapa ketul kemenyan sebesar ibu jari. Anda dah jemput kami ke sini, kenapa pula yang tak suka? Tutur orang tua berjubah kuning itu dengan ramah mesra. Aku ni tak kenal siapa awak, sahut anak bucin sambil mengibas-ngibaskan bajunya yang tersandang di bahu itu. Sekalipun angin malam mengelus sesejuk, tetapi dia merasakan badannya panas laksana tercegat di bawah silau matahari. Kalau tak kenal tu, eloklah kita ni berkenal-kenal kan? Ujarnya perlahan di dalam kesamaran malam di bawah bulan pucat dilindungi awan yang menipis. Kalau tujuan jahat, macam inilah kita tak payahlah nak kenal. Tegas anak bucin memberi amaran kerana tidak mahu terpedaya dengan jelmaan yang mahu memujuknya itu. Jahat atau baik terletak pada hati sanubari. Beritahu orang tua itu lantas memperkenalkan dirinya sebagai Tok Kuning yang menanam serai bunga berkenaan di tengah hutan. Manalah anda bucin tahu mengenai Tok Kuning yang menanam serai bunga berkenaan hingga tumbuh merimbun di tengah hutan. Bertahun-tahun Tok Kuning tidak diketahui setelah hilang sewaktu berkebun. Hinggalah penduduk-penduduk kampung menyedari ada rumpun serai di tengah kebunnya. Asal saja rumpun penduduk berkenaan dipupuk dengan tanah hitam, penduduk-penduduk kampung percaya Tok Kuning telah datang membersihkan kebunnya. Setiap kali Tok Kuning membersihkan kebun dengan memupuk rumpun serainya, nescaya sawah padi di sekeliling kampung berkenaan akan menghasilkan hasil yang melimpah ruah. Tetapi setelah perkampungan mereka dilanda kemarau hingga tanah sawah menjadi gersang, penduduk-penduduk kampung di situ telah pun berpindah jauh. Sebab itulah tempat berkenaan menjadi hutan belukar tidak ditempuh sesiapa pun. Mengeluh panjang anda ucin tatkala Tok Kuning memberitahu mengenai perkampungan tinggal itu menjadi gersang akibat kemarau berterusan apabila ada orang yang melanggar pantang larang. Memang Tok Kuning melarang sesiapa pun membakar jerami padi selepas musim menuai setelah bertahun-tahun dia meneroka kawasan berkenaan. Ketika meneroka bersama isterinya iaitu Tok Oyam di kawasan paya di pinggir bukit, tidak ada sesiapa pun yang mahu ikut menebang tebas. Setelah padi Tok Kuning subur menghijau, mereka mula bertumpu ke situ. Tatkala padi masak, mereka akan kagum melihat sawah Tok Kuning akan berkilau kekuningan di silau cahaya matahari lantas berombak-ombak ditiup angin bukit. Tetapi Tok Kuning tidak membantah apa-apa sekiranya orang-orang kampung yang lain tertumpu di kawasan yang diterokainya. Apalah salahnya mereka bersama-sama meneroka setelah payah di situ sesuai dijadikan sawah padi. Biarlah dia berseorangan sahaja yang mencebak tanah membuat parit sampai payah berkenaan boleh dijadikan sebagai kawasan menanam padi. Setelah ramai orang bertumpu meneroka di perkampungannya, Tok Kuning terkejut apabila melihat sawah padinya bercahaya laksana api menyala tatkala tengah malam. Bimbang juga padinya telah diunggun orang disebabkan iri hati padinya yang menjadi sangat. Lantas Tok Kuning pun turun ke sawah dengan tanpa memberitahu kepada isterinya iaitu Tok Oyam. Sebaik sahaja beliau sampai ke tengah sawah, dia terserempak dengan 2 ekor ular sawa yang berkelahi sehingga terbelit-belit.
Dia menyuluh ular berkenaan dengan api jamu yang berada di tangannya. Disebabkan bimbang ular sawu tersebut akan memusnahkan tenakannya, cepat-cepatlah Tok Kuning balik ke rumah lalu mencapai lembingnya yang terselit pada dinding. Dia akan menusukkan mata lembing itu kepada kepala ular berkenaan biar mati terkejang. Tatkala Tok Kuning menyerbu semula ke tengah sawah, hanya tinggal seekor sahaja lagi ular sawu yang berlingkar dengan ekor terkotek-kotek. Sudah tentu ular berkenaan telah kalah berkelahi hinggalah penat tidak boleh bergerak melarikan diri. Berdebar juga hati Tok Kuning kerana bimbangkan ular yang menang berkelahi tadi akan datang menerpa ke arahnya lantas membelitnya tidak bertangguh. Cepat-cepat Tok Kuning menyuluh di sekeliling dengan api jamu. Tetapi ular yang menang tadi sudah tentu menyusup melarikan diri. Dia hanya melihat denai ular tersebut berlorong di tengah rumpun padi hinggalah berlondar laksana bekas batang kelapa yang diheret. Ketika dia berbalik semula melihat ular yang kalah tadi, kesian pula Tok Kuning mahu tusukkan mata lembingnya ke kepala ular tersebut. Memang ular tersebut parah akibat mengalami luka kalah berkelahi. Disebabkan kasihan dengan keadaan ular sawu itu, segeralah Tok Kuning pupukkan luka-luka di badan ular itu dengan pucuk seduduk yang dikunyah. Hingga santak subuh Tok Kuning, barulah Tok Kuning mendapati ular sawu berkenaan mulai mengangkat kepala. "Kalau kau boleh menjalar, larilah dari sini, ya." Tutur Tok Kuning seolah-olah ular sawu itu memahami sangat kata-katanya. "Nanti jika orang di sini terserempak, tentulah engkau akan dibunuhnya." Dia mengingatkan ular tersebut. Selepas itu Tok Kuning pun terus balik ke rumah. Tatkala orang-orang kampung turun ke sawah sebaik matahari naik ke sepenggalah, mereka menjadi gempar apabila melihat lopak sawah mereka berlorong seperti batang kelapa diheret. Lantas mereka menuduh tentulah ular sawu telah mengirik ternakan mereka merempuh sawah padi. Tetapi tiada pula sesiapa pun yang mengadu mengenai ternakan mereka hilang di dalam reban direntap oleh ular sawu. Sekiranya kambing ataupun ayam ternakan yang dibelit sudah tentu menjadi gempar dengan mengembik ataupun berkiok sepanjang malam. Apabila diberitahu kepada Tok Kuning mengenai kejadian tersebut, dia sekadar mencebikkan bibir sahaja. Sewaktu dia menjengah tempat ular itu berkelahi, dia mendapati ular sawu yang kalah itu tidak berlingkar lagi di situ. Tok Kuning percaya tentu ular berkenaan sudah pun menyusup ke mana-mana untuk menyelamatkan dirinya. Tidak lama selepas kejadian itu, Tok Kuning tidak bimbang apa-apa lagi akan hal gangguan tikus di sawahnya. Dalam masa penduduk-penduduk kampung merungut rumpun padi mereka rosak digigit tikus-tikus, memang sawah Tok Kuning tidak diganggu langsung. Terpaksa pula orang-orang kampung membakar sabut di atas pematang setiap petang biar tikus-tikus tidak menyerbu datang. Beberapa kali juga penduduk-penduduk kampung terserempak dengan ular sawu menangkap tikus-tikus di atas pematang sawah Tok Kuning tatkala mereka membakar sabut setiap senja. Sebab itulah mereka mengagak tentulah Tok Kuning memelihara ular sawu berkenaan yang seolah-olah menjaga sawah padi Tok Kuning dari gangguan tikus-tikus. Ketika Tok Kuning membersihkan parit tali air sewaktu musim turun ke sawah, tiba-tiba sahaja seisi kampung menyedari yang bahawa dia telah hilang. Mulanya mereka hanya tersempak. Tok Kuning bersandar pada perdu pokok dedalu sewaktu matahari tengah tegak di atas kepala untuk berehat setelah penat membersihkan parit tali air dengan bergotong royong. Di dalam sekeli mata sahaja Tok Kuning sudah tidak kelihatan di mana-mana. Sebab itulah mereka menyangka tentu Tok Kuning sudah pun balik ke rumah. Tetapi sehingga santak petang, Tok Oyam memberitahu mereka bahawa Tok Kuning masih lagi belum pulang. Setelah lama Tok Kuning hilang di perdu pokok dedali di tengah sawah, Tok Oyam pun telah bermimpi dikunjungi suaminya yang menjelma dengan berpakaian jubah kuning laksana padi tengah masak. Tok Kuning ingatkan dia supaya anak cucunya tidak membakar jerami padi selepas habis musim menuai. Dia juga mengaku tidak dapat lagi menemui Tok Oyam setelah mengembara jauh di kawasan bendang yang luas. Tetapi penduduk kampung tidak peduli sangat dengan pantalarang yang telah diberitahu oleh Tok Kuning di dalam mimpi Tok Oyam itu. Apalah sangat mimpi tatkala nyenyak tidur kalau dibandingkan dengan kesukaran mereka mencebat tanah sawah setelah habis musim menuai. Jerami padi harus dibakar biar mudah mencebat tatkala air mula masuk ke dalam lopak. Marah juga Tok Oyam apabila mereka tetap berdegil mahu melanggar pantalarang. Setelah itu Tok Oyam mengingatkan mereka, setiap kali musim turun ke sawah, nescaya hasil padi akan menjadi sekiranya parit tali air mereka mengalir air keruh masuk ke lopak. Tok Oyam tahu memang Tok Kuning yang membersihkan parit tali air berkenaan.
Sekalipun tiada sesiapa yang pernah melihat dia terbungkuk-bungkuk di situ mencebak tanah. Tok Ayam sekadar cam. Air di dalam parit tali air itu akan keruh bergeladak. Sebagai tanda Tok Kuning turun membersihkan parit berkenaan. Sekiranya air tidak keruh, tahu sangat Tok Ayam memang padi tidak akan menjadi sepanjang tahun berkenaan. Kalau tidak dijangkiti penyakit sambar pun, burung ciak atau tikus akan berkeliaran menggetis rumpun padi. Mereka semua akan mengeluh panjang akibat padi yang tidak menjadi itu. Tidak lama selepas kejadian Tok Kuning hilang, tatkala membersihkan parit di tali air, Tok Ayam bermimpi lagi mengenai rumpun serai bunga yang telah tumbuh di hujung halaman rumahnya. Sebaik sahaja dia bangun pagi, segera Tok Ayam menjengah ke hujung halaman. Memang terkejut dia apabila melihat rumpun serai bunga segar tumbuh merimbun. Hinggalah Tok Ayam meninggal dunia, rumpun serai bunga itu tetap merimbun, tidak mau diganggu sesiapa pun. Kadang-kala anak-anaknya terserempak juga dengan ular sawa berlingkar di tengah belukar rumpun serai berkenaan dengan sisiknya yang berkilau laksana kaca disilau dengan cahaya matahari. Disebabkan mereka berdegil juga membakar jerami padi, tiba-tiba saja musim kemarau yang berterusan telah melanda hinggalah tanah sawah menjadi gersang. Tumbuh-tumbuhan juga menjadi layu laksana dibakar api yang marak menyala. Setelah itu, tidak lagi boleh bercucuk tanam. Lantas saja penduduk-penduduk kampung itu berpindah meninggalkan kampung yang diteroka oleh Tok Kuning itu. Lama-kelamaan, perkampungan berkenaan telah pun terbiar menjadi hutan hinggalah bertahun-tahun. Tetapi rumpun serai bunga itu tidak lagi ditemui oleh Mak Andap Bucin apabila dia masuk semula ke hutan bersama dengan Lebah Minin untuk mencari rotan. Puas dia berlega-lega di kawasan rumpun serai bunga yang ditemui itu, namun tetap tidak kelihatan apa-apa di situ, melainkan daripada belukar bemban yang tumbuh meliar. Kalaulah dia tidak merentap rumpun serai bunga berkenaan tatkala mula-mula terserempak, nescaya dia tidak akan menemui lagi tumbuhan berkenaan. Tetapi Lebah Minin tidak peduli sangat tentang anak bucin yang berbangga sangat dengan rumpun serai bunga yang ditemui di hutan itu. Apalagi setelah anak bucin mengakui pernah terserempak dengan kubur lama di tengah hutan yang berpagar dengan ruyung nibung, hingga kanisannya tercancang juga diperbuat daripada ruyung nibung juga. Lantas anak bucin pun menetak anak-anak kayu untuk dijadikan tanda, lalu dicancang di situ biar mudah cam tempat kubur lama itu ditemui. Apabila dia mahu menunjukkan kepada Lebah Minin keesokan harinya, mereka hanya sekadar melihat anak-anak kayu yang dipangkas yang dicancangkan oleh Andak Bucin. Kubur lama yang berpagar dengan ruyung nibu itu sekadar busuk yang ditumbuhi dengan belukar rotan sahaja. Alah, benda kecil je pun tentang Andak temui kubur lama tu, ujar Lebah Minin yang tidak merasa hairan apa-apa. Allah jadikan langit tidak bertiang, langit pula. Maafkan saya, Allah jadikan langit tidak bertiang, laut pula tak bergali, matahari memancar di ufuk timur lebih menakjubkan dari kubur yang hilang tu. Perlahan dia menjelaskan setelah Andak Bucin merasa hairan dengan kejadian sedemikian. Memang Andak Bucin bermimpi juga tentang kubur yang ditemuinya itu memang kubur Tok Kuning. Tetapi Andak Bucin tidaklah peduli sangat dengan mimpi, hinggalah beliau terserempak dengan jelmaan lelaki berjubah kuning yang mengakui dirinya adalah Tok Kuning, berjejak pada rumpun serai bunga di hujung halamannya. Terkejut juga Andak Bucin apabila Tok Kuning memberitahu yang dirinya juga berketurunan Tok Uyam. Lantas Tok Kuning menyuruh dia tadakan minyak yang memancut di perdu rumpun serai bunga yang dengan tempurung. Setelah Tok Kuning hilang bagaikan asap yang ditiup angin, segeralah Andak Bucin menyuluh ke perdu rumpun serai bunga berkenaan. Tetapi tiada setitik pun tiada minyak yang memancut di situ. Apabila bangun pagi sebaik saja matahari naik sepenggalah, segeralah Andak Bucin jengah semula ke rumpun serai bunga itu. Memang hatinya tidak puas. Tidak puas kalau tidak terlihat ataupun tidak melihat apa-apa di situ. Ketika ini barulah dia melihat perdu serai itu berlendir tetapi berbau harum. Setelah dikuis-kuis lendir yang berbuih pada perdu rumpun serai bunga itu, barulah ternampak minyaknya memancut bagaikan mata air di dasar telaga. Tidak bertangguh, Andak Bucin pun tadahkan dengan tempurung, tetapi hanya dapat sekadar beberapa titik sahaja. Lalu dibubuh di dalam botol yang sebesar ibu jari pun sekadar acup dasar sahaja. Disebabkan bau minyak berkenaan harum, lantas saja ia disimpan baik-baik oleh Andak Bucin. Semenjak dia menemui minyak wangi yang daripada perdu serai bunga itulah, terasa sangat pada Andak Bucin rezekinya mencurah masuk.
Kalau bertukar rumah pun cepat saja orang sudah membuat janji dengannya, hinggakan anak bucin serba salah mahu menerima tempahan. Minyak ini tak ada kuasa apa-apa, beritahu anak bucin tatkala menunjukkan botol minyak senyonyong itu kepada Haji Basar. Yang pentingnya adalah usaha kita sendiri. Dia menjelaskan supaya menantunya tidak bergantung sangat pada minyak berkenaan. Dia sekadar tadah minyak berkenaan apabila memancut di celah rumpun perdu serai bunga. Kemudian asapkan dengan kemenyan setiap kali bulan mengambang penuh hinggakan minyak berkenaan penuh sebotol. Apabila bulan menurun, nescaya minyak di dalam botol berkenaan juga susut sampai setengah botol. Minyak senyonyong berkenaan yang bukan sahaja membuatkan anak bucin merasakan rezekinya bertambah, juga boleh digunakan untuk memikat sesiapa pun. Memang anak bucin berkahwin lagi selepas minyak senyonyong itu ditadahkan di dalam tempurung. Selepas minyak berkenaan disimpan baik-baik, tidak ada lagi kelihatan minyak yang memancut pada perdu serai bunga berkenaan. Disebabkan isterinya berasa sangat marah apabila anak bucin berkahwin lain, lantas dia mengambil keputusan mahu menebas rumpun serai berkenaan. Isteri anak bucin menuduh tentu disebabkan rumpun serai berkenaan suaminya mudah saja memikat perempuan akibat minyak senyonyong yang memancutkan di situ. Tatkala dia menghayunkan parang panjang, sekaligus matanya bersilau hingga beliau tergamam. Parang di tangannya juga tercampak ke tanah. Sewaktu dia membongkok mahu mencapai parang, tiba-tiba saja isteri anak bucin ternampak batu yang berwarna-warni berlonggok di perdu serai bunga itu. Apabila dikutip batu-batu berkenaan, isteri anak bucin pun jatuh asyik. Kemarahannya terhadap anak bucin mulai luntur serta-merta. Isteri anak bucin mulai berubah. Biarlah anak bucin berkahwin lain asalkan dia dapat mengutip batu berwarna-warni di perdu serai bunga berkenaan. Siapa sahaja yang inginkan batu itu dijadikan batu cincin, bila-bila sahaja dia akan jualkan. Isteri anak bucinlah satu-satunya yang tahu waktu yang sesuai untuk mengutip batu yang berwarna-warni itu. Kalau takat berniat mahu membolot sendiri, sampai bila pun mereka tidak akan dapat melihat batu berkenaan berlonggok macam pasir yang berserak. Kamu simpanlah minyak ni, ujar anak bucin ikhlas menyerahkan kepada menantunya Haji Basar. Sengaja Haji Basar simpan botol minyak berkenaan di dalam kabinet di pejabatnya supaya tidak ditemui oleh Hajar Rusijah jika disimpan di rumah. Biarlah isterinya tidak tahu apa-apa mengenai minyak senyonyong itu. Anak bucin sendiri mengingatkannya supaya rahsiakan daripada pengetahuan anak-anaknya yang lain setelah diserahkan kepada Haji Basar. Apabila dia mengalami masalah kesempitan berniaga, Haji Basar sudah tidak harapkan apa-apa lagi pada minyak berkenaan. Apa sangat minyak senyonyong di dalam botol itu boleh lakukan sekiranya dia sendiri tidak berusaha. Tetapi setelah menemui Ucu Semali, tiba-tiba sahaja dia diganggu dengan kereta jenazah yang bergerak sendiri dengan tidak ada pemandu. Bukan dia sahaja yang mengalami kejadian demikian. Ucu Semali juga berturut-turut 3 pagi nampak kereta jenazah di tengah halaman rumahnya. Manalah di kawasan Felda berkenaan pernah ada kereta jenazah melintas. Macam mana pula pandangan Ustaz dengan kereta jenazah tu ya? Haji Basar mendesak setelah Ucu Semali juga yang berasa hairan dengan kemunculan kereta jenazah berkenaan di halaman rumahnya. Agaknya arwah anak bucin terkilan kerana tak ada kereta jenazah nak bawa mayatnya balik ke rumah. Lantas saja Mak Sutin membuat andaian. Tersengih-sengih saja dia menatap muka saya. Tapi, saya nampak dinding pejabat Haji Basar bagaikan ada air macam tebing telaga. Jelas Ucu Semali apabila kenangkan melihat bayangan mengenai keadaan sekitar pejabat Haji Basar. Lama saya beristighfar setelah menyuruh Haji Basar lekapkan tapak tangannya ke dada kiri. Sewaktu dibacakan surah Al-Fatihah sebanyak 41 kali, memang jelmaan Tok Kuning seolah-olah terconggok di sisinya. Memang Haji Basar tidak tahu apa-apa mengenai Tok Kuning. Disebabkan arwah bapa mertuanya tetap rahsiakan mengenai kejadian dia terserempak dengan lelaki tua yang berjubah kuning itu.